Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min ma'in mahin wa ja'ala an-nikaha min asbabi imaratid dunya wad-din wa wuslatan bainal ashtati wal mutaba'idin hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah zul quwwatil matin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabata zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab berkaitan tentang hukum perkahwinan, bermula daripada meminang sehinggalah berkaitan tentang hak penjagaan anak. Kitab ini diberi judul Idahul Bab li muridin nikah bis sawab, karangan seorang ulama yang alim berasal daripada Patani dan menetap dan disemadikan di tanah iaitu Saudi Al-Arabiyah, Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Pada malam ini kita membicarakan rukun yang kedua, iaitu dua orang saksi. Kita ulang semula sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah bersabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dhalika fahuwa batilun fa in tashahu fal sultanu waliyun man la waliya lahu, rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Maksudnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW telah bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah pernikahan melainkan dengan seorang wali, wasyahidai adlin, dan dua orang saksi, wa ma kana min nikahin ala ghairi zalika, adapun pernikahan yang selain daripada itu, tak ada wali, tak ada dua orang saksi yang adil, maka fahuwa batilun, hukumnya adalah batil. Batil memang tak boleh, anak pun tak boleh dinasabkan. Fahuwa batil. Fa in tashahu, sekiranya di antara para wali ini bertelagah, fas-sultanu waliyun man la waliya lahu, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali. Kalau wali ni enggan, kembali kepada wali sultan. Kalau wali gaib, kembali kepada wali sultan. Berdasarkan hadis yang kita baca ni telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu an dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis ini, maka ulama mengambil dalil bahawa sesungguhnya dua orang saksi yang adil itu adalah merupakan rukun di dalam perkahwinan. Dan apakah syarat-syarat dia? Maka kita baca pada malam ni. Maka disyaratkan padanya, ini pada dua orang saksi, maka disyaratkan padanya itu bahawa ada keduanya, iaitu kedua orang saksi itu aqil, berakal, lagi baligh. Ini kita dah baca kan, laki-laki merdeka. Syaratnya mesti ia berakal,
Mana orang yang gila tak boleh jadi wali. Tapi gila ini terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan junun mutaqatta'. Junun mutaqatta' ialah ada kala dia gila, ada waktu dia tak gila. Ada juga berlaku dalam negara kita ni, ada setengah orang tu bulan mengambang dia gila. Kemudian bila ujung bulan dia tak gila, okey je. Ada setengah orang kalau dia makan ubat dia tak gila. Kalau dia tak makan ubat maka dia akan sewel balik. Jadi gila. Maka orang ni ada gila dinamakan gila mutaqatta'. Maka gila mutaqatta' ni terdapat beberapa pandangan di kalangan para ahli ulama, kerana waktu dia tak gila tu dia waras dan dia kenal orang, dia tahu semua. Maka ketika itu sah dia menjadi wali. Sah dia menjadi wali dan sah dia juga boleh menjadi saksi kerana dia tahu. Dia mendengar dan dia pun melihat dan dia kenal orang. Sebab ketika itu tidak dihukumkan dia gila. Adapun gila yang memang sebenarnya gila yang disebut oleh ulama jununul mutbi'. Memang betul-betul dia ni gila. Maka sepakat para ahli ulama kerana faqidul akalnya ni tidak dapat menentu, mana akal ni dah rosak sehingga dia tidak boleh mengenal siapa orang tu, dia tak boleh faham apa yang dituturkan. Kalau dia sedar pun dia tidak akan boleh mengingatkan apa yang diucapkan ketika mana ijab dan qabul. Sepakat ulama menyatakan orang gila adalah hukumnya tidak sah. Yang kedua dan seterusnya laki-laki, mesti dia laki-laki. Perempuan tidak boleh. Dan khunsa muskil, terdapat beberapa pandangan ulama berkaitan khunsa muskil. Khunsa muskil ialah khunsa yang mempunyai dua alat kemaluan. Dia ada alat kemaluan lelaki dan ada alat kemaluan perempuan. Yang mana yang khunsa muskil. Contohnya, siang hari dia buang air kecil melalui kemaluan lelaki. Malam pula dia kencing melalui kemaluan perempuan. Kejap dia jadi lelaki, kejap dia jadi perempuan. Dia tidak dapat ditentukan lelaki ke perempuan. Maka namanya khunsa muskil. Khunsa muskil. Hari ini dia kencing ikut lelaki, besok pula dia kencing ikut kemaluan perempuan. Maka orang ini dinamakan khunsa muskil sehingga ianya menjadi khunsa wadih. Apabila dia sudah wadih, nyata bahawa dia lelaki, maka ketika itu berlakulah perubahan pada diri dia. Dia tumbuh misai, suara pun sudah berubah. Maka mengikut ulama harus dibuatkan pembedahan, dibuangkan kemaluan perempuannya dan dikekalkan kemaluan lelaki. Sekiranya ternyata ianya seorang perempuan, dan dia ni memang ada ovary, menunjukkan bahawa ianya kalau kahwin boleh mengandung dan telah disahkan oleh doktor yang boleh dipercayai, iaitu siqah, terutama di kalangan orang Islam, bahawa dia memang perempuan, maka sepakat ulama menyatakan boleh dibuat pembedahan, dibuangkan kemaluan lelaki. Buangkan kemaluan lelaki dia dan kekal dia sebagai seorang perempuan. Namakan istilahnya iaitu tahwilul mar'ah. Tahwil iaitu bertukar. Ditukarkan. Ini berdasarkan pandangan di kalangan para ahli ulama, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahawa ini tidak termasuk mengubah kejadian Allah. Tidak termasuk mengubah kejadian Allah, kerana Allah telah menzahirkan bahawa dia seorang lelaki dan Allah menzahirkan bahawa dia seorang perempuan. Begitu juga bagi seorang yang dilahirkan mempunyai 5 jari. Bila dia berjalan menyebabkan malu, kerana orang selalu ejek-ejek dia, terutama kalau dia waktu kecil, budak-budak panggil dia, bang mai sini, nak tengok apa? 5 jari. Lain lah jari tangan abang ni. Orang kata dia tu 5 jari, malu dia. Kalau dia minang anak orang pun, kalau lelaki ni, orang tolak. Sebab dia ni cacat, ada 6 jari. Ada 6 jari. Orang 5, dia jadi 6. Walaupun kecil. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, kerana ia menyebabkan nafsani, emosinya terganggu. Dan dia boleh dibuat pembedahan, dan ia tidak termasuk mengubah kejadian Allah.
Kerana di situ menjaga maruah dia itu adalah, dan perasaan dia itu adalah diutamakan dari sudut masalih mursalah dia, dari sudut kalau sini maqasid syariah dia itu ialah untuk menjagakan diri dia. Menjagakan diri dia sebagaimana berlaku dalam peperangan. Peperangan dinamakan peperangan Al-Kalb, ataupun ada yang kata Kulb. Peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, seorang lelaki ini terpotong dia punya batang hidung. Maka dia pun balik buat batang hidung baru daripada perak. Bila dibuat daripada perak tak berapa bagus. Kadang-kadang bila keluar ingus ni, dia menyebabkan hidung ni jadi menanah pula. Dan menjadi menanah bertambah teruk. Kemudian dia menukarkan dengan emas kekal, macam orang gigi emas, sesuai dengan emas ini, dan tidak dia ada karat dan sesuai, dan tidak bertambah penyakit dia ni. Maka perkara ini diakui oleh Nabi SAW, hatta hamba Allah, sahabat ini meninggal dunia tidak disuruh buang emas tersebut kerana ia jadi mudarat kepada mayat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para alim ulama menyatakan dalam keadaan sedemikian rupa adalah diharuskan. Jadi berdasarkan hukum yang disebut dalam kitab kita ini, iaitu orang yang nak jadi saksi ni mesti laki-laki tulen, bukan laki-laki yang tidak tulen tidak boleh. Mesti lelaki yang tulen dan laki-laki yang merdeheka. Adapun lelaki yang tidak merdeheka adalah tidak sah menjadi saksi. Lagi Islam, lagi adil, iaitu Islam dan ianya adil. Adil ni akan dibahaskan sebentar lagi. Lagi Rashid. Rashid ni adalah satu tambahan yang ditambahkan oleh para alim ulama, iaitu orang ni mesti orang yang cerdik. Orang yang tahulah beza yang mana lelaki yang mana perempuan. Dia pun dapat bezakan dari sudut ucapan ataupun lafaz. Ijab dan qabul ni dia memang orang yang ada ilmu, tahu apa yang mana ijab, yang mana qabul. Yang mana mas kahwin ni pun satu habuk pun tak tahu kan. Mas kahwin pun tak tahu. Jadi nama kaki angguk aja. Mai jadi saksi contohnya. Dia pun sah. Okey. Dia kata. Ini contohnya. Jadi orang yang menikah dalam keadaan saksinya tidak cerdik, ataupun lelaki ni memang tak apa cerdik, kita ambil tangkap muat siapa-siapa yang dia ni tak tahu hukum Islam, tak tahu tentang perkara-perkara ni, maka hukumnya adalah tidak sah. Hukumnya tidak sah. Mungkin dalam negeri kita ini dah tidak berlaku. Berbeza zaman-zaman dahulu, kalau kena tangkap basah, malam tu juga kahwin. Malam tu berkahwin, dah tu saksi pun main tangkap muat je. Tangkap basah, kahwin terus. Kalau zaman dahulu, kalau ada orang buat maksiat, sampai hujan berturut-turut, Allah turunkan bala. Orang pun kata, siapa pula buat maksiat kampung ni? Perempuan ada seorang mengandung anak haram. Betul. Lepas tu, berhenti hujan. Zaman sekarang ni, kerana ramai sangat mengandung kan, anak haram, tak ada hujan-hujan. Dia dah jadi biasa kan, jadi biasa. Kalau zaman dahulu, saya perasan di zaman dahulu. Tapi di negeri Sabah masih lagi ada pernikahan yang sedemikian rupa. Saya pun tadi, siang tadi pun ada mengesahkan pernikahan yang berlaku di Sempurna. Ini pernikahan yang tidak ada sijil, tak ada apa-apa, pernikahan secara adat. Jadi saksi mereka ni, inilah kita kena ikut. Adakah dia boleh mentangkap muat siapa-siapa pun. Jadi kalau kita jadi hakim di Sabah, banyak mengesahkan pernikahan yang secara adat. Hatta sampai sekarang, pernikahan yang tidak didaftarkan. Jadi dua orang pasangan ni datang ke negeri Melaka. Bila lahir anak yang pertama, tidak boleh dibankan, sebab dia tidak ada apa-apa dokumen, tapi dia memang menikah. Memang dia menikah. Lantaran mengambil jalan paling mudah, nikah pula di sini. Secara betul.
Tapi anak yang pertama ialah telah dilahirkan, Jabatan Pendaftaran Negara tak boleh membinkan sebab pernikahan berlaku 1 tahun selepas perkahwinan. Maka anak itu lahir sebelum nikah, sedangkan dia dah menikah secara adat di negeri Sabah. Ini macam mana? Adakah nak dibatalkan pernikahan yang kedua, ataupun pernikahan yang kedua dinamakan tajdidun nikah nama dia, iaitu memperbaharui nikah. Ada setengah-setengah, hatta di negeri Melaka ni pun ada. Anak dia bila nak kahwin, dia panggil Pak Kiai, dia panggil ulama-ulama. Contohnya ada ulama daripada Yaman datang, dia nikahkan dulu. Kemudian untuk mendapatkan sijil yang diakui oleh pemerintah, dia pun pergilah, nanti datang pegawai takbir agama Melaka Tengah untuk menikahkan anak dia, ataupun tok imam di masjid nikahkan. Tadi dia dah nikah, menikah. Yang kedua ni seolah-olah macam olok-olok je, dinamakan tajdidun nikah. Ataupun di zaman dulu dia sudut parti ni, yang kuat sangat, kalau juru nikah UMNO tak sah. Betul, saya terus terang cakap ni. Dulu juru nikah UMNO tak sah, mesti juru nikah ni orang ustaz PAS. Ni betul berlaku, bukan saya gini. Ini pengalaman menjadi seorang hakim membicarakan kes demikian rupa. Jadi anak ni kata macam mana, ikut kehendak ayah. Ayah kata kau menikah dengan Tok Imam UMNO tu tak sah. Berlaku fanatik ni berterusan. Ini sehingga menyebabkan berlakunya pernikahan. Dan kita telah mengesahkan perkara ini terlampau banyak kes. Alhamdulillah sekarang ni jadi okey pula, jadi kawan dah. Dia sekarang ni jadi kawan. Alhamdulillah. Tu rahmatan lil alamin namanya, rahmatan lil alamin. Supaya tidak ada berlaku dari sudut tu imam ni, ada sudut parti orang ni, parti ni, parti yang penting dia beriman kepada Allah, dan tidak ada tanda yang menyekutukan Allah. Rosaknya akidah dia. Kita sambung balik. Jadi dalam keadaan begitu dibahaskan oleh seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebut bahawa sekiranya sudah diakad nikahkan yang pertama, sah. Dia panggil kiai-kiai, tuan guru, ustaz-ustaz, dia wakilkan wali. Saya wakilkan pada Tok Imam nikahkan anak saya ni. Saya percaya dengan Tok Imam masjid saya tak percaya. Dulu main bola pun pakai seluar pendek, dia kata. Dah tua-tua ni baru jadi Tok Imam. Tak tahu, aku pun tak tahu macam mana boleh jadi Tok Imam dia ni. Jadi dia tak apa percaya. Dia tak percaya Tok Imam masjid ni boleh jadi juru nikah. Dia tak siqah, tapi kerana nak dapat sijil yang diiktiraf oleh kerajaan, maka disuruhlah Tok Imam, Tok Wali, ataupun seorang ulama yang alim, ataupun dia ni seorang yang kuat berpegang dengan tuan-tuan guru ni. Suruh tuan guru ni. Banyak berlaku. Saya hantar masa duduk di Kelantan dulu, tuan guru saya, Tuan Guru Haji Hashim di Pasir Tumbuh, ramai pelajar-pelajar ni pun, ataupun orang kampung pergi menikah lah dengan Tok Guru ni. Kemudian untuk mendapatkan sijil yang diiktiraf oleh kerajaan, dia pun seperti berlakon nikah kali kedua. Adakah itu dikira berlakon ataupun seumpamanya? Maka ulama di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, iaitu Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala, menyatakan pernikahan yang kedua itu dinamakan tajdidun nikah, memperbaharui pernikahan nama dia. Memperbaharui pernikahan. Ataupun nikah kali pertama, kemudian balik suruh anak ni nikah pula dengan Tok Imam ni. Nikah dengan ustaz ni. Nikah dengan tuan guru ni, nikah dengan Habib ini, contohnya. Kau baru dapat berkat, dengan nikah yang tadi tak ada berkat. Contohnya. Ini banyak berlaku. Hatta sekarang pun ada. Berlaku. Jadi pernikahan yang kedua itu dinamakan tajdidun nikah, memperbaharui nikah sebagaimana tadi kita ambil uduk, kemudian kita memperbaharui uduk. Jadi hanya berlaku pandangan di kalangan ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i, adakah perlu dibayarkan mas kahwin kali yang kedua? Sebab kali yang pertama tadi telah dibayarkan mas kahwin, kemudian diakad kali kedua pun sebut mas kahwin.
adakah mas kawin juga dibayar kali yang kedua? Begitu. Sebab mentajdidkan pernikahan yang kedua itu hukumnya adalah sunat, iaitu harus mengikut dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, di antara ulama yang terkemuka dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang membenarkan, iaitu Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu ada Tok Guru pondok menikahkan dulu, kemudian menikah secara dengan Tok Imam. Mungkin Tok Guru ni pakai pandangan Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Pandangan yang pertama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa kerana berlakunya pernikahan, maka mas kahwin hendaklah dibayar kali kedua. Sebab didikirkan ada ijab, ada qabul, dan ikut betul. Pandangan yang kedua mengatakan hanya wajib membayar mas kahwin yang pertama, kerana itu adalah fardu baginda. Yang betul-betul, maka itu hendaklah dibayar. Adapun pernikahan yang kedua sebagai mentajdid, tidak wajib membayar mas kahwin kali kedua, tapi lepas ijab dan qabul mesti dipenuhi. Maka siapa yang akad nikah dua kali ni, tanpa khilaf lagi di kalangan para ahli ulama, hukumnya sah. Hukumnya sah. Yang disebut sebagai tajdidun nikah, namanya tajdidun nikah. Ataupun contohnya, bapa ni kata susah-susah kan, kau betul nikah dekat Thailand? Dia kata betul nikah. Tunjuk pun sijil. Aku bukan tak setuju, aku setuju. Aku setuju. Contohnya, semalam dia menikah di Thailand. Petang ni dia sampai kat Melaka. Dia pun tunjuk sijil nikah. Ya, dah menikah, dia kata. Nikah mana? Thailand. Contoh nikah Thailand. Dah tu menantu ni pun ciumlah tangan pak mentua. Cium. Dia kata. Ada gitu. Dah pun kawan ni dah dan bersetubuh pula contohnya. Dan semalam angkat nikah. Banyak hotel-hotel di Patani, di Naratiwat dan sebagainya dah bersetubuh kau. Kau orang dah bersama? Dah lah ya, dia kata dah kahwin. Besok pergi pejabat agama. Besok pergi pejabat agama. Petang tadi balik, besok pergi pejabat agama. Pergi pejabat agama, ada kata, nikahkan anak saya ni. Dia malah nak menguruskan. Contohnya yang dia ada di Thailand, maka dia mentajdidkan pernikahan. Ini pun banyak berlaku. Ini pun kalau di Melaka ni pun banyak berlaku. Apabila bapa ni redha, maka dia pun memperbaharui, kerana dia masih lagi tak apa berkeyakinan bahawa pernikahan sana betul-betul, dan dia tak puas hati, tak rasa puas apabila dia tidak melihat ijab dan qabul tersebut. Maka pernikahan yang kedua ini, andainya pernikahan pertama itu sah, maka pernikahan yang kedua ini dinamakan tajdidun nikah, dinamakan tajdidun nikah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Maka tiada sah keduanya, iaitu dua orang saksi tadi, daripada kanak-kanak, tak boleh, orang gila dan perempuan dan sahaya dan fasik. Fasik ni ada pembahasan panjang. Dari sudut saksi dengan wali dia ada beza. Dan mahjur ini iaitu orang yang tidak mahjur alaih ni di antaranya orang yang safih. Mahjur ni mana ditolak terus. Mahjur tidak dikira kesaksiannya, ditolak terus, iaitu dinamakan mahjur. Tidak boleh diterima. Asalnya hajara ni mana terhalang ia. Mahjur alaih mana terhalang ke atas dia. Hajara ni maknanya, hajar maknanya tertahan, mahjur alaih mana tertahan ianya, seperti mubazir. Walaupun mubazir ini dia mubazir sampai taraf muflis. Mahjur alaih ini dia banyak pembahasan ulama, sama ada dia ma'tuh. Ma'tuh ni memang tak apa bagus. Orang kata waya dia putus. Juga mahjur alaih. Ada di antara juga safih. Safih ni tak apa pandai. Bodoh. Dapat duit RM5. Dia buat gulung-gulung buat macam bunga.
tu banyak lagi kat rumah, dia kata banyak lagi. Ataupun buat macam kapal terbang, terbang campak begitu kan. Orang kata itu duit tau, orang bagi duit raya suruh kau belanja. Dia kata banyak lagi. Dia kata, ini orang ni nama sapih. Orang sapih ni pun tidak layak menjadi saksi. Jadi saksi. Maka timbul persoalan di kalangan para ahli ulama, adakah anak kepada pasangan lelaki dan anak kepada pasangan perempuan ni boleh menjadi wali ataupun tidak? Contohnya, seorang ni duda, seorang ni janda. Jadi saksi tak ada. Yang ada anak si duda ni pun orang yang alim, ustaz. Anak si janda ni pun ustaz, katakan. Ataupun bukan ustaz, orang yang berpengetahuan agama. Cukup syarat-syarat dia. Adakah dia boleh menjadi wali? Bolehkah dia menjadi wali? Ya, dia boleh menjadi wali. Kerana tidak termasuk dalam syarat-syarat tadi yang membatalkan. Maka anak lelaki daripada duda tersebut menjadi wali bagi dia, dan anak lelaki daripada janda tersebut ataupun daripada balu tersebut menjadi saksi. Ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i menyatakan hukumnya adalah sah. Sambung lagi kita kata. Demikian lagi tiada sah keduanya, iaitu tak sah dua orang saksi ni daripada khunsa. Ini khunsa muskil. Khunsa muskil. Bahkan jika diakadkan akan nikah dua saksi khunsa, dua-dua jenis begitu jadi saksi kan. Kita orang pun boleh jadi saksi, dia kata. Dia ni memang saja buat lembut-lembut kan, saja buat lembut-lembut. Kita orang memang nak taubat tapi tak tahu cara taubat. Selalu dulu banyak berlaku. Sekarang ni pun saya tak tahu dah berapa, sejak kebelakangan ni tak ada dah. Sebab kekangan di sudut undang-undang dicabar dan sebagainya. Oleh sebab itu kalau kita pergi di Melaka Raya dan sebagainya, ramai dah lembut-lembut ni. Saya pun sedih sebab apa tak dibawa sampai sekarang. Dulu tak ada dah. Dulu kita penjarakan, lari terus tak ada kat Melaka ni. Sekarang dah mula-mula berani dah. Jeffrey kalau pergi begitu. Betul. Allahu Akbar. Kita takut dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Saya pun dah berapa lama? Sejak daripada awal tahun, daripada tahun lepas, tahun ni satu kes tak ada. Sedangkan ramai dia, satu kes tak ada. Kenapa tak ditangkap? Adakah takut kerana dicabar? Cabar, menang ke tak menang, yang penting tanggungjawab kita sudah selesai dan kita menyertukan undang-undang kita. Dia nak cabar sampai Mahkamah Persekutuan, itu hak dia. Tapi kita kerana benda yang dilaknat oleh Allah, jangan dibiarkan. Jangan kita mengundang bala Allah. Khunsa. Ini khunsa, itu bukan khunsa. Itu saja-saja buat lembut-lembut. Yang dinamakan dalam istilah mukhannas. Maka Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mukhannasin. Allah melaknat orang lelaki belagak macam perempuan. Dinamakan mukhannas. Adapun perempuan nak jadi macho, pancake, mudah tak jadi pancake tu. Jadi macam jadi lempeng. Kemudian nama dia lain sikit. Mula-mula saya agak, pancake ni lempeng. Belagak macam lelaki, mutarajjilat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, la'anallahu mutarajjilat. Allah melaknat seorang perempuan nak jadi macam lelaki. Pakai baju sendat-sendat supaya jangan nampak buah dada. Pergi gitu. Macam-macam. Allahu Akbar. Suara dia pun tidak boleh diubah. Suara tidak akan boleh diubah. Dia caring. Betul-betul. Semalam ada satu kes pun, perempuan ni, isteri ni dah syok dengan pula sama-sama perempuan. Allahu Akbar.
Tak pedulikan anak, tak pedulikan rumah tangga, seronok dengan perempuan, kawan perempuan. Nak kiamat dunia ni. Ada seorang tu balik daripada Korea, balik ke negeri kita ni, ambil baju, ambil beg semua, ikut teman perempuan ni. Wala anak, wala apa semua dia tak peduli. Kerana teman perempuan dia ni lagi caring daripada suami. Saya sampai nasihat dia, seronok dalam dunia ini sebentar sahaja sebelum diseksa oleh Allah. Datanglah ke ini berlaku. Macam mana tu? Bawa balik khusus, kemudian teman wanita dia sanggup ikut teman, tinggalkan anak, tinggalkan suami. Anak tak nak. Macam mana tarikan syaitan ni begitu kuat sehingga tak peduli ke anak. Benar disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis, ternyata bahawa tanda-tanda akhir zaman semakin ketara, terutama di zaman kita ni. Itu belum zaman kita dah tua, besok anak-anak cucu kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia mohon pasah, dia tak nak dengan suami dia. Suami seorang baik, dia kata dia tak boleh dengan suami. Allah. Sama balik kita dua orang saksi khunsa. Macam mana khunsa ni? Tiba-tiba dia jadi lelaki. Ini juga dibahaskan. Jika diakadkan nikah dua orang saksi khunsa, kemudian maka nyata laki-laki keduanya. Dia khunsa sebab dua alat kemaluan. Selepas dia akad nikah, suara bertukar jadi lelaki. Bila kencing pun keluar kemaluan lelaki. Dah tak keluar dah kemaluan perempuan. Nikah itu boleh disabitkan ataupun tidak? Jawapannya, maka sah nikahnya. Kerana diihtimalkan, ditanggung bahawa ketika dia akad nikah tadi memang dia lelaki. Maka dia boleh buatlah pembedahan, buangkan kemaluan perempuan dia dan kekalkan kemaluan lelaki. Mengikut dalam hukum fiqh. Dan demikian lagi, jikalau umumlah pada suatu negeri itu fasik. Satu negeri ni ramai orang fasik. Nak cari orang adil payah. Nak cari orang yang adil payah. Kebanyakan apabila sampai satu zaman ni, tak semayang, tak puasa, berzina berleluasa. Tadi saya umur dia 15 tahun. Kerajaan straight dalam sudut nak benarkan nikah berumur ni. Tapi dia dah terlanjur. Macam mana? Lelaki tu sanggup tanggungjawab. Dan perempuan tu dah tak sekolah dah. Mau apa dia kata, kami pun dah pening nak jaga. Kerajaan kata jangan bagikan dia menikah. Mak pak kata biarlah dia menikah. Siapa lebih kuat? Begitu. Ini wali dia. Hanya disyaratkan bahawa saya nasihatkan supaya dia pergi sekolah. Dan bakal suami dia, alhamdulillah, dia kata saya akan suruh dia sekolah. Tapi benda dah terlanjur. Tak nikahkan, kawan dah terlanjur. Tak nikahkan, dia dah tak sekolah. Tak nikahkan, kalau tidak ikut jantan tu juga, mana lebih mudarat? Tak nikahkan juga, lari ke Thailand, dia pergi nikah juga. Jadi dalam keadaan sekarang ni, macam mana kan? Jadi kalaulah sampai satu zaman orang ni pernah berzina, orang ni minum arak, orang ni tak semaya, orang ni tak puasa, ramai orang fasik. Macam mana nak jadi saksi? Hukum asal fasik tak boleh jadi saksi. Tapi kalau tiba satu zaman ramainya orang fasik, kalau tak ambil orang ni jadi saksi, tak akan adanya pernikahan. Maka ulama fiqh fikir benda ni. Kalau sekiranya dulu dia memang buat maksiat, jenis orang tak semayang, sekarang ni baru dia
orang sebut apa nama? Berhijrah. Tak ada seorang perempuan tu cakap, saya sudah berhijrah. Aku tu berhijrah apa pula ni? Berhijrah. Rupanya saya sekarang sudah berhijrah memakai tudung. Tak payah hijrah lah, pakai tudung tu ada benda yang telah disyariatkan oleh Allah. Saya alhamdulillah sudah berhijrah, dia kata. Bukan berhijrah, sudah bertaubat. Peguam tanya lagi, adakah awak sudah bertaubat? Tak, saya berhijrah. Berhijrah, dia kata dia tak bertaubat juga. Macam mana? Jadi orang kita ni selalu tengok TV hijrah, selalu dalam radio saya sudah berhijrah, pelakon ini berhijrah, pelakon ini berhijrah. Nah, istilah ni berhijrah. Berhijrah tanpa bertaubat tidak diterima oleh Allah. Tapi berhijrah dalam keadaan kita mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala, baru Allah terima. Begitu. Baru Allah terima. Jadi kita sambung lagi kitab kita ni. Macam mana kalau dalam satu negeri itu penuh dengan orang fasiknya, saya kira-kira tiada dapat sekali-kali yang adil. Nak betul-betul orang jaga semayang. Woi, payah. Ada ni, contohnya, kau jaga semayang. Dia kata, bang, ataupun Tok Imam, saya jaga semayang ni baru 2-3 bulan je. Sedangkan dalam hukum fiqh kita, begitu straight dari sudut, orang dulu tak semayang, ataupun dulu dia kaki minum arak, ataupun dia tak puasa, ataupun melakukan dosa-dosa besar ni. Dalam kitab kita ni ada satu bab khas di belakang ni. Selepas ini, cerita apa dia dosa-dosa, kalau dilakukan benda-benda ni, dihukumkan dia fasik. Maka hendaklah ditunggu satu tempoh yang mana baru dihukumkan adil. Berapa tempohnya? Kita tengok dalam kitab kita. Kata qil, satu pandangan. Ini qil ini lah, tak ada lah pandangan atas ni kalau kita pakai contohnya, tak boleh. Tak menikah orang ni. Jadi qil ini, ada yang berkata sah, tapi dia tak berani menzahirkan nama dia. Contoh. Ataupun qil ni seorang ulama yang tidak terkenal, tapi dia punya hujah kuat. Contohnya katakan, saya jadi ulama tapi hanya di negeri Melaka je. Selangor pun tak kenal saya. Jadi kalau saya karang kitab, memang ada kitab saya tidak tersebar. Tak ada publisher nak pergi ambil apa semua, tak terkenal. Hanya orang Melaka je kenal. Jadi saya pun cakap pada anak murid, ini pandangan saya, tak payah sebut nama saya lah. Tapi anak murid saya menjadi anak murid yang tersohor. Dia pun menyebut dalam kitab dia, waqila. Qila itulah tok guru dia yang mengatakan sah, tapi tak berani menzahirkan nama tuan guru. Dia sebutlah nama tuan guru dia lain pula, yang lain disebut, tapi tok guru ni, sedangkan tok guru tu adalah dia warak, tapi tidak masyhur di kalangan masyarakat, juga disebut qil. Belum tentu qil ini pandangan yang tidak kuat. Dan ada ulama kata sekiranya ada lagi satu, memang pandangannya tidak kuat kerana dia tak berani menzahirkan nama dia sebab dia tidak mempunyai hujah yang kuat. Dua huraian ulama fiqh tentang masalah qil. Jadi kita tengok qil ini kuat ke tak kuat. Maka dia ada hujah, iaitu ada pandangan kata sah. Bila sah itu? Azal lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. Kata Qil, sah nikahnya dengan dua saksi fasik, demikianlah dihikayatkan oleh Ibnu Iman. Jadi ada di kalangan ulama kita mazhab Imam Syafi'i yang bernama Ibnu Iman, yang beliau menakalkan daripada kebanyakan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i dalam keadaan-keadaan tertentu wali yang pasti, saksi pasti ni boleh jadi saksi. Tapi hukum asal tak boleh, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashhidu zawai adli minkum, dalam surah At-Talaq, maka hendaklah menyaksikan sekalian kamu oleh dua orang saksi yang adil. Ini ayat Quran. Saksi ini mesti adil, Allah sebut dalam Quran. Kemudian Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mimman tardawna minasyuhada, iaitu mereka yang tardawnahu, yang kamu redha di kalangan saksi-saksi ini. Orang pasik, oh, kita tak redha. Orang tak redha. Oleh sebab itu, dalil Quran yang telah saya bacakan tadi, ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i kata, oleh sebab itu ditentukan saksi ini mesti adil. Tapi Syekh Imad menyatakan, kalau satu negara atau tempat tersebut dah tak ada orang lain, dah tak ada orang lain, kalau tak dinikahkan menyebabkan banyak anak zina, dia nak menikah, dia nak menikah, banyak ramainya lahir anak zina ataupun berkedudukan. Mana lebih mudarat? Mana lebih mudarat? Ambil saksi fasik ataupun biarkan orang ni tak berkahwin? Bermakna ambillah juga saksi fasik kerana orang nak berkahwin, untuk menghalalkan. Justru itu keluarlah satu kaedah yang disebut dalam hukum fiqh, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mendahulukan dar'ul mafasid, menolakkan kerosakan dan menarikkan kemaslahatan. Kita tolakkan kefasadannya. Kalau tak dinikah, lagi bersekedurkan, berzina, maka ditarikkan kebaikan, biarlah menikah walaupun dia fasik. Tapi ini dalam keadaan sukar nak dicari orang yang adil. Dalam wal'iyazubillah, jangan sampai bertemu pada zaman itu.
Maka pandangan Syekh Ibn Imad rahimahullah ta'ala menyatakan boleh. Menakal ia Ibn Imad daripada setengah ulama. Di antara yang menyatakan boleh, Al-Imam Abu Syukail radhiyallahu an juga telah menyebut dalam kitab fatwa beliau, hukumnya boleh apabila zaman tu susah nak cari orang yang adil. Bolehlah. Orang yang adil. Kerana mereka yang melakukan dosa besar ni, kalau kita buka kitab dosa-dosa besar, iaitu Al-Kabair li Imam Az-Zahabi, melebihi kepada 73 dosa-dosa besar. Lebih daripada 70. Hanya ditulis dosa 70 dosa besar, tapi lebih lagi. Dan kitab tu telah diterjemahkan. Diterkira pun Imam besar Datuk Muhammad Hashim pun telah baca kitab tu. Dosa-dosa besar. Di antara yang disebut oleh ulama, kalau orang yang fasik ni ialah orang yang pernah melakukan dosa besar, membunuh orang tanpa sebenar, berzina, itu dosa besar. Berliwat, liwat menjadi-jadi, minum arak, liwat ni sampai tua bangka pun ada. Dia tak suka dengan isteri, sampai isteri ni rasa sanksi. Apa pula orang tua ni buat dalam bilik? Mula adik-adik angkat, saya tengok buat projek. Ini betul. Mohon ke mahkamah untuk dipasarkan perkahwinan. Dia kata orang tua ni keluar bilik berpuluh-puluh pula lain macam. Betul. Kisah benar. Dengan makcik dia tak ada nafsu, dengan adik angkat nafsu. Oh wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Lari anak-anak tak menyokong dia. Anak, apa jadi sekarang? Apa jadi habis? Anak-anak dah tak peduli kan? Anak-anak tak peduli dia. Adik angkat dia, boleh tolong dia? Tak boleh. Habis sekarang. Cerai. Kerana melakukan perbuatan keji. Nafsu ni dia bukan kira. Nafsu ni bukan kira. Ustaz pun boleh tibai budak-budak hafiz. Budak datang mengaji kerana Allah Ta'ala, suruh jaga, diamanahkan, tapi tibai budak-budak ni. Banyak berlaku. Oleh sebab itu dalam hukum fiqh tidak boleh menyentuh lelaki amrad. Budak-budak yang comel lote ni ada auratnya, bukan boleh peluk-peluk. Ustaz ngapa Quran pilih liwat, meliwat budak-budak. Banyak berlaku. Maka masih sebelum ni jadi sedih. Daripada dia? Daripada mak tafiz, buruk nama. Hafal Quran tapi buat perkara keji. Budak-budak sekolah agama ni, budak-budak pondok pun berlaku begitu. Hanya tak didakwa. Kerana tak faham batasan aurat. Aurat ini bukan setakat dengan perempuan, tapi budak kecil, budak-budak ni yang dinamakan amrat, yang comel-comel ni juga mempunyai aurat. Kalau kamu sentuh, rasa kata orang Kelantan, naik dia punya nafsu, maka hukumnya adalah haram ke atas kamu. Haram ke atas kamu. Contohnya lagi dosa besar, berjudi. Ini lagi, tua-tua bangka pun tikar nombor ekor. Bukan apa, dia kata saya tak buat makan. Kok dapat lah, dia kata. Tukar motor baru. Beli. Ngapa tikar nombor ekor? Dia kok manalah, ada rezeki kena nak tukar mesin rumput, dia kata. Nak tukar mesin rumput. Jadi pakcik beli berapa? RM5 big, RM5 small. RM5 big, RM5 small. Bila tikam, kalau big ni sagu hati pun boleh. Tikam RM5, sagu hati tengok keluar nombor dia, dapat jugalah RM200. Kalau small, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Oleh sebab dia terbatas. Mana tahu men? Tak tahu. Dia ada big, ada small. Ada big, small. Allahu Akbar. Ada seorang tu imam sampai terpecat. Dia tengah semayang, jatuh. Dah pecat, ini Melaka ni. Pecat dah. Tu imam
Saya dulu masa mengajar di surau, satu surau di Selayang, semayang sebelah saya, janggut ada, syekh ada. Tengah semayang sujud, jatuh. Kalau ia pun masuk dalam poket kan. Ya Allah Akbar. Ni letak kat poket baju. Betul-betul depan saya, jatuh. Di Melaka ni, Tok Imam dah pecat dah. Dah tu, dia pun beralasan bukan saya beli, tapi dia kata tokek saya suruh saya beli. Awak seorang Tok Imam. Kan? Kita kena cakap, tokek, saya tak mau beli ini benda, tak, ini orang Islam tak boleh. Saya seorang imam. Allah tidak akan membuka aib kita kalau kita tak pernah buat. Tapi kalau kita biasa buat, Allah nak menyelamatkan kita, Allah aibkan kita. Allah aibkan kita. Di antaranya, menuduh orang berzina. Tuduh orang berzina, dosa besar. Jadi saksi bohong, dosa besar. Makan riba, dosa besar. Makan harta anak yatim, lagi. Ini banyak. Buat tabung kutip untuk anak yatim, dia balon Nabi. Sedekah lillah, depan family store contohnya. Saya sampai tanya dia kena tangkap lah, sekarang tak ada dah, ada seorang lelaki tu. Awak ni betul ke awak bagi? Betul? Dia kata tak. Kalau awak boleh jadi kaya? Tak kaya. Ada seorang perempuan, dulu kutip derma tu anak yatim. Depan mana? Maybank, Bukit Palah. Duduk depan. Tangkap. Dia orang Selangor. Dia orang Melaka. Bertahun-tahun dah. Itu sebab yang kutip-kutip derma ni saya tak berapa percaya. Dan dia boleh didakwa. Kadang-kadang main photostat. Betul tak? Kalau kita tengok makcik ni yang duduk depan Maybank, Bukit Palah, sedih untuk anak yatim, masuk poket. Sampai saya tanya dia, tak ada rasa berdosa ke? Orang masuk, keluar bank, masuk RM1, masuk RM5, orang berniat ikhlas, yang dia masuk dalam poket. Itu belum yang kita tengok di pasar-pasar malam lagi. Belum lagi tengok mu'allaf pula dekat RNR. Macam pegang kita pelik. Sedangkan peruntukan mu'allaf ada di negeri-negeri masing-masing. 1/8. Kadang-kadang tak habis, terpaksa dipatuakan, dibahagikan balik kepada 8 asnaf yang lain. Yang 8 asnaf. Kalau betul awak susah, awak mu'allaf, saya boleh tolong. Ini duit mu'allaf pun dia dapat, dah tu ni. Kita memalukan pada orang Islam, seolah-olah negara kita ni tidak menjaga orang mu'allaf, tak menjaga orang anak yatim, sedangkan ada peruntukan. Ada peruntukan. Bahasa lain tengok, depan family store, yang pakai serban, pakai jubah, minta derma. Betul ke dia bagi, betul ke untuk pondok-pondok ni? Ada lagi seorang kena tangkap, dia kata untuk pondok, tapi masuk poket. Allahu Akbar. Orang kita ni nak jadi saksi. Saksi pasik. Itu maksud saksi pasik. Meninggalkan semayang, rasuah, tak keluar zakat. Ramai orang tak keluar zakat. Orang zakatnya, zakat fitrah aja. Zakat lain, dia tak keluar. Zakat lain, tak keluar. Layak tak jadi saksi? Tak adil. Pakcik banyak duit, dia keluar zakat. Dia kata, tak ada. Dia kata, tak pernah. Zakat fitrah saya bayarlah. Zakat harta dia banyak, tapi tak bayar. Berdosa besar. Oleh sebab itu kita akan baca dosa-dosa besar yang boleh menyebabkan seorang ni jadi fasik. Banyak. Kalau cari-cari, tak layak orang jadi saksi. Oleh sebab itu Syekh Ibn Imad menyatakan, ada pandangan ulama kata, kalaulah kita tak ambil orang ni menyebabkan berlakunya perzinaan, bolehlah ketika itu darurah. Kata Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim,
Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Hajar Haytami berasal daripada Haytam, Mesir. Beliau ni ulama Azhar, tapi banyak dugaan dia ketika mana duduk di Mesir. Orang tuduh dia macam-macam. Kitab dia karang dicuri orang, sehingga dibawa ke mahkamah. Dia gagal membuktikan, maka dia macam-macam orang kenakan dia. Rupanya Allah nak takdirkan dia ni berhijrah ke Makkahul Mukarramah. Ketika mana mengerjakan ibadat haji, kerana dia seorang ulama, mengajarlah di dalam Masjidil Haram. Lagi mula-mula tak ramai orang ramai anak murid dia. Maka tersuhurlah ia di Makkahul Mukarramah mengajar di dalam Masjidil Haram, dan banyaklah kitab-kitab beliau, di antaranya Tuhfatul Muhtaj, Irsyadul Ibad, banyak kitab-kitab, Al-Minhajul Qawim di Imam Syekh Ibn Hajar Haytami, banyak kitab beliau. Jadi ramailah anak murid. Dan di Mesir tinggallah seorang ulama yang bernama Syekh Ramli rahimahullah ta'ala, seperguruan dengan dia, tersohor di Mesir, mengarang kitab yang terkenal Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Maka dua-dua ni adalah ulama Azhar, orang berasal daripada Mesir, iaitu Syekh Ramli ini berasal daripada Ramlah, adapun Syekh Ibn Hajar berasal daripada Haytam, berasal dari Haytam, Mesir. Haytam ni jauh tempat dia. Kalau kita ni contohnya dari sini, daripada Johor Bahru ke Perlis, mana daripada Pekan Kahirah nak pergi ke Haytam ni pun jauh. Haytami. Jadi Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kitab paling masyhur iaitu Tuhfatul Muhtaj, Syarhu Minhajat Talibi li Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Syekh berkata, hukiya qawlun lisyafi'i li'annahu yan'aqidu bi syahadati fasiqaini. Limadha? Li'anna al-fisqa idha amma fi nahiyatin wa amtana'a an-nikahu wa anqata'a an-nasalul maqsudu baqa'uhu. Naik pada maksud. Dihikayatkan daripada ulama. Mana ada satu pandangan, satu qaul bagi Imam Syafi'i. Qaul ni ialah pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama ada berada di Iraq ke, ataupun ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, tidak dinyatakan. Tapi adalah pandangan Imam Syafi'i yang dinakalkan daripada anak-anak murid beliau. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i berasal daripada Palestin, tetapi meninggal dunia di Mesir. Di Mesir dan disemadi di Mesir, dan masjidnya terkenal iaitu Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Keunikan Masjid Imam Syafi'i ini, kalau baca khutbah tak payah pakai mikrofon. Dia boleh kedengaran di dalam dan di luar. Macam mana pembinaan Masjid Imam Syafi'i ini sampai sekarang. Itu keunikan Masjid Al-Imam Syafi'i. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, seolah-olah kita ni ada mikrofon, dengar pun kuat, besar masjid ni, di luar pun dengar. Masjid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata bahawasanya jadi akad nikah itu dengan saksi dua orang fasik, mana sah. Dia kata, sebab apa boleh? Mesti ada sebab. Jadi orang tanya Syekh Al-Imam, kenapa pula jadi sah? Sebab apa? Dia kata, kerana bahawasanya fasik itu apabila umum. Orang ramai lah orang sana tak keluar zakat, fasik. Tak semayang, fasik. Kan? Melakukan dosa besar, walaupun sekali. Pakcik ada tinggal semayang. Kalau budak-budak muda dulu, zaman muda, mana ada orang semayang, Ustaz? Dia kata. Sekarang dia jadi saksi. Dah kita tanya, pakcik dah bertaubat? Dah bertaubat. Dah qada dulu semayang ni, ataupun dengan taubat nasuha? Tak dan, dia kata. Tak dan. Ini jadi saksi. Sekarang saksi nikah, pergi tanya pakcik ni, betul tak semayang penuh sejak dia balik? Belum tentu. Adakah dia bertaubat? Pun tak pasti. Layak tak?
Oleh sebab itu Imam Syafi'i kata, sudah umum benda ni. Dia kata, pada satu negeri dan tertegah nikah, famtana'an nikah. Bukan famtuni'a, maka famtana'an nikah. Dia tak perlu berhajat kepada maf'ul. Imtana'a makna ifta'ala, bina mutawa'ah. Tertegah nikah, dan saya putus anak. Kalau tak boleh menikah, apa akan jadi? In qata'a an-nasalu, langsung tak ada lah zuriat. Tak ada zuriat. Kalau ada pun anak haram, tak ada zuriat. Al-maqsudu baqa'uhu, yang dimaksudkan berkekalan, ada zuriat. Tapi sekarang tak ada zuriat. Ada zuriat, semua anak tak satarab. Ketika itu ulama kata, Imam Syafi'i kata, bolehlah pakai nama wali pasir. Coba tengok lagi, banyak syaratnya. Maka adalah orang fasik itu, iaitu mereka yang mengerjakan dosa yang besar. Banyak dosa besar. Jima isteri dalam keadaan haid, dosa besar. Makan daging babi lagi lah. Babi orang ini sebut khinzir. Isteri tak mau tidur dengan suami untuk mengelakkan daripada dia tak mau mengelak. Apa sebab? Dia kata, gelilah tengok, oh dia ada jantan lain, dia tak mau dengan suami dia. Bila ajak bersama, dia kata, kita orang tak maulah. Dia kata, tak ada selera. Dia kata, begitu. Macam-macam sama sekarang ni. Saya tak boleh lah. I tak boleh dengan you lah. Dia kata, tak boleh, ceraikan. Cara baik. Jangan jadi perempuan yang nusyus, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Malaikat pun laknat, Allah laknat. Dan suami ni kalau dah isteri dah nusyus, dia pun tak nak dah, nak pertahan buat apa lagi? Kalau kamu pertahankan juga dan tak boleh diubahkan, maka kamu menanggung dosa. Kalau seorang lelaki yang sanggup melihat isteri kamu melakukan dosa, kecuali yang boleh diubah gitu. Ni melakukan dosa besar, nampak dia, walaupun sekali, atau mengekalkan dosa kecil, ataupun mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil ni pun banyak. Tu dosa besar. Dosa kecil, suka dengar orang mengumpat. Kalau mengumpat, seronok dengar. Cakap bohong, dosa kecil. Meninggalkan cakap dengan seseorang lebih pada 3 hari. Saya tak nak cakap dengan dia. Pergilah. Saya kata, kau jangan nak jadi musuh dengan aku pula dah. Aku kata, aku tak mau lah. Kau jangan lah. Kata, ada aku baik dengan kau, langsung aku tak mau baik lah. Pun ada, tak boleh, hukumnya berdosa. Gelak dalam semayang, banyak bertengkar dengan sia-sia, nampak ni. Ni semua dosa kecil. Di antaranya, buang air kecil, buang air besar dalam keadaan bukan dalam binaan, menghadap kiblat. Dulu zaman kita muda-muda, lepas main bola, nak terkencing, ada kira kiblat tak terkiblat gitu. Tak ada orang kencing. Ada dalam binaan, tak ada dalam binaan. Allahu Akbar. Kalau lah berkala-kalan sedemikian rupa, hukumnya adalah berdosa. Dulu biasa ni, jalan-jalan nak terkencing, tak kira kiblat tak terkiblat. Itu yang disebut. Seperti yang lagi akan datang kenyataan pada bicara. Akan datang ada pembahasan khas tentang dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Aula di sana insya-Allah taala. Aula akan dibahaskan, kita tak bahas sini. Yang terlebih aulanya nak bahas insya-Allah dalam bab dia. Oleh sebab itu, aula di sana insya-Allah. Dia cara bacanya berhenti kat bicara. Kenyataan pada bicara. Bicara mana? Aula di sana insya-Allah. Mana kita akan bahas bab dia nanti. Itu terlebih baik.
lebih utama. Maka jika taubat ia, taubat orang fasik, daripada fasiknya itu, maka tiada sah dijadikan dua orang saksi hingga lalu setahun dahulu dinamakan adil. Berat. Orang dulu dia tak semayang, sekarang baru 2 bulan dia semayang, dia dah bertaubat, taubatnya belum lagi dikira sempurna, melainkan sudah 1 tahun dia berkekalan betul-betul semayang. Jeffrey boleh cari. Betul-betul lah. Dulu dia tak puasa, baru ni dia pun bertaubat nak puasa, bayarlah fidyah dan sebagainya. Belum melalui setahun lagi, taubatnya belum cukup. Belum cukup. Kalau pakai keadaan kaedah ini, apabila berada satu zaman fasad, sukar nak cari. Oleh sebab itu ada ulama kata, demi untuk menjagakan keturunan, ada ulama kata boleh. Tetapi adalah terlebih aula, terlebih baik hendaklah dicari wali yang adil. InsyaAllah kita bahas lagi tentang wali adil ni panjang. Dibahaskan dalam kitab kita ni belakang satu muka surat lagi tentang berkaitan adil itu. Siapakah dia wali adil? Berbeza saksi adil, berbeza wali lain. Wali contohnya dia tak semayang, ni nak akad nikah ni, bang, dulu abang tak semayang, tak apa semua, betul, ni anak nak menikah ni, sebelum serahkan wali kepada saya, taubatlah bang, mai ikut cakap saya. Ini dalam hati kena niat taubat. Astaghfirullahalazim. Ataupun jumpa ketika isi borang, abang nak serah kat saya ni mesti wali yang adil. Abang tak semayang, bila tak semayang, balik ni kena semayang. Taubat sungguh-sungguh. Ni anak nak nikah, nak halalkan. Bila akan nikah kita baca astaghfirullahalazim. Maka wali yang fasik apabila dia bertaubat, tak perlu tunggu sampai 1 tahun, dia boleh menikahkan. Berbeza saksi. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aqimis salam.